Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, seperti biasa, minta bantuan anda semua, mesej untuk memaklumkan saya, ini akan membantu saya. Ya. Baik, hari ini tajuk saya adalah disebabkan Zaid atau Zaid Hamidi, 6 pilihan raya negeri perlu diadakan selewatnya bulan Mac tahun ini. Jadi mengapa saya berkata demikian? Jadi saksikan sehingga akhir siaran ni, tak begitu lama ya, kurang dari 10 minit untuk mengetahui sebabnya. Sebelum itu, berhubung dengan kemelut politik Sabah, saya telah memberi satu pendedahan dan pengumuman semalam. Jadi sila rujuk live semalam, sama ada scroll ke bawah ataupun ke YouTube Regi Jesse Ritaudin dan tonton di sana. Okey. Jadi saya ada membuat pendedahan bahawa sebenarnya saya difahamkan hubungan Anwar Zahid ni regang, dan ada yang Sabah ni sebenarnya ini semua angkara Bong Mokhtar, dan sebenarnya kalau kita lihat ianya seperti direstui oleh Zaid. Now, ada banyak persoalan yang telah diajukan kepada saya susulan pendedahan itu, tetapi saya tidak ingin ulas buat masa ini. Cuma apa yang saya beritahu semalam kekal dan setahu saya ianya cukup tepat. Okey. Baik, hari ini saya akan dedahkan kenapa pilihan raya negeri, 6 pilihan raya negeri perlu diadakan pada bulan Mac menggunakan satu logik yang saya kira Anwar pun tidak boleh nafikan. Jadi ada dua peristiwa penting yang akan berlaku dalam masa terdekat, sama ada bulan Mac atau April. Ya, kita tak tahu sebenarnya, boleh jadi Februari, boleh jadi Mac, boleh jadi April. Iaitu peristiwa pertama dalam 3 bulan ni kita tak tahu, ya, ialah keputusan kes Mahkamah Zaid Hamidi melibatkan Yayasan Akal Budi, di mana ada 40 pertuduhan jenayah. Jadi mahkamah akan membuat keputusan sama ada Zahid bersalah atau tidak. Dan peristiwa kedua yang penting yang dijangka berlaku bulan Mac ini adalah pemilihan UMNO. Okey. Jadi babak pemilihan UMNO untuk live ini kita tolak tepi. Kita fokus dekat keputusan kes Zahid. Jadi sekarang Zahid adalah timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri yang pertama sekali dalam sejarah dilantik selepas dituduh dalam mahkamah atas 47 pertuduhan jenayah. Ini pertama kali berlaku dalam Malaysia, dan saya kira di Asia Tenggara pertama kali. Di banyak kawasan di dunia ni, ini kira yang pertama. Okey. Dia dah hadapi 47 pertuduhan jenayah, dan Pakatan Harapan Kerajaan Pimpinan Anwar kata nak bantras jenayah. Janjinya kepada pengundi sebelum PRU 15 nak bantras jenayah, nak bantras korupsi, tetapi mereka melantik seorang yang disyaki terlibat dalam korupsi, yang sedang berdepan dengan tuduhan korupsi di mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi sudah semestinya ini telah memarahkan rakyat, khususnya penyokong Pakatan Harapan, ya, kerana mereka berdamping dengan kleptokrat yang berdekad lamanya diberitahu UMNO ni tak boleh pakai lah, ni kleptokrat lah, apalah semua, sehinggalah kempen pilihan raya sekalipun, ya, UMNO dihina, dicerca, dan akhirnya mereka bekerjasama. Anwar sebenarnya tak perlu kerjasama, dia kerjasama. Malah dia naikkan seorang kleptokrat yang dituduh mereka dulu kleptokrat, yang dituduh mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi sebab itulah di pilihan raya kawasan Parlimen Padang Serai itu, PH daripada dulu menang majoriti, kini PN menang majoriti 2 kali ganda apa yang pernah dimenangi oleh PH. Maknanya PH hilang kubu kuat dia dalam sekelip mata. Jadi penolakan terhadap PH ni memang nyata, khususnya dari masyarakat Melayu Islam. Kalau PRU 15, PH hanya dapat sokongan 11% pengundi Melayu Islam yang mengundi. Itu pun saya kira tak tinggal apa lagi. UMNO pun sama, orang marah. Sebab berdekat lamanya DAP ni kononnya
anti Melayu, anti ini, anti itu. Tetapi akhirnya selepas PRU, Zahid berpelukkan dengan DAP, terdedah ya, Subahat Anwar dengan Zahid ni adalah benar. Terdedah bahawa Zahid ni sebenarnya dari awal lagi nak Anwar jadi Perdana Menteri, ya. Pembohongan Zahid untuk menghalalkan cara di mana naratif palsu disebar. Kononnya kerjasama ni dititahkan oleh Agong, dan penipuan Zahid terhadap ahli Parlimen Barisan Nasional. Terhadap Agong, kononnya 30 MP ni sokong Anwar, walhal sebenarnya mereka terkejut, mereka tidak, majoritinya tidak menyokong Anwar. Jadi banyak yang berlaku menyebabkan penyokong yang saki-baki, ya, yang menyokong UMNO ni, yang dah tak seberapa, sampai UMNO dapat hanya 26 kerusi pada PRU 15 ni. Saya kira ramai, majoriti sudah marah, dan berdasarkan feedback yang saya terima, memang ramai dah, lebih ramai dah sudah tolak UMNO. Jadi dalam situasi ini, jika berlaku 6 PRN, kita tolak Pulau Pinang tepi dulu, ya. Pulau Pinang pun 50-50, sama ada PH boleh kekal ke tidak. Kita tolak Pulau Pinang dulu. Dalam situasi ini memang kritikal situasi. Gandingan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional amat sukar mereka untuk memenangi 5 negeri yang baki selain Pulau Pinang. Kebarangkalian tinggi banyak negeri ini akan dipegang dengan mudah oleh Perikatan Nasional dengan majoriti besar. Itu dalam keadaan orang marah. Okey. Bayangkan jika pilihan raya negeri diadakan pada bulan Jun atau Julai. Sekiranya pilihan raya negeri diadakan pada bulan Jun atau Julai, mahkamah sudah pasti sudah memutuskan kes Zahid Hamidi. Sekiranya mahkamah memutuskan kes Zahid Hamidi, contohnya pada bulan Mac atau April, dan mendapati Zahid Hamidi bersalah, maka akan tertular di seluruh dunia. Timbalan Perdana Menteri Malaysia didapati bersalah atas beberapa pertuduhan jenayah. Dalam keadaan orang dah sedia marah, tambah pula dengan berita ni, memang jangan harap Pulau Pinang pun Pakatan Harapan boleh menang. Ini Pulau Pinang sekarang saya kata 50-50. Mungkin boleh menang, mungkin tidak. Lepas tu jangan harap boleh menang. 5 negeri yang lain confirm, dengan mudah Perikatan akan menang. Jadi untuk meningkatkan kemungkinan dia menang di Pulau Pinang dan mungkin satu lagi negeri, jadi dia kena, atau PH atau Anwar perlu memastikan pilihan raya negeri dibuat sebelum keputusan mahkamah dibuat dalam kes Zahid. Tetapi PH hanya boleh kawal negeri yang dia kawal. Maknanya Pulau Pinang dia boleh pastikan PRN dibuat pada bulan Mac contohnya. Selangor dia boleh pastikan PRN dibuat pada bulan Mac contohnya. Tetapi Kedah PH tak kawal. Jadi saya nasihatkan PAS, jangan, ataupun kerajaan Kedah, jangan biarkan Dewan Undangan Negeri dibubar sehingga kes Zahid diputuskan. Ya. So itu penjelasan saya mengapa PRN perlu diadakan pada bulan Mac. Bagi saya, tajuknya silap ya, bagi negeri-negeri yang dipegang oleh PH. Bagi negeri-negeri yang dipegang oleh kini gandingan PH dengan BN lah, ya. Ianya semestinya sebelum kes Zahid diputuskan. Okey. Ini dengan berdasarkan andaian bahawa Zahid akan dikekalkan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sekiranya Anwar pandai, dia tahulah nak buat apa. Iaitu Zahid tidak harus dikekalkan sebagai Timbalan Perdana Menteri. So itu penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.